Dugaan dan ujian Allah terhadap hamba-hambanya amat berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain. Kadang-kadang menurut tafsiran manusia, ujian yang dialami itu dianggap mereka sebagai nasib dan kadang-kadang dianggap tidak masuk akal. Kisah yang dialami oleh sebuah keluarga dari Kampung Mulung, Wakaf Baru, Kelantan menjadi pengajaran tentang hakikat bahawa mereka sebenarnya terkena badi ular. Rawatan alternatif adalah sebagai jalan penyelesaiannya dan sekiranya lambat bertindak, hanya Allah jua yang maha mengetahuinya. Ketika ditemui CRTV, Roslan Haji Abdullah dari Kampung Tok Malik dekat sini dan kini bertugas sebagai pegawai penguatkuasa Majlis Perbandaran Kota Baru Bandara Islam MPKB BRI sanggup berkongsi cerita sebagai suatu iktibar. Ekoran kejadian itu menyebabkan abang dan adik-adiknya yang baru dilahirkan menerima nasib pekak dan bisu, dan penghinaan itu turut diterima oleh ibu dan bapanya kecuali dirinya sendiri yang bernasib baik. Menurut Roslan, beliau mempunyai 11 orang adik-beradik di mana 2 darinya telah meninggal dunia. Sejak hari itu hanya tinggal 9 orang iaitu 5 lelaki dan 4 perempuan. Di antara 9 adik-beradiknya itu, hanya beliau seorang sahaja yang dilahirkan normal dan cukup sifat tidak sebagaimana yang dialami oleh adik-beradiknya yang lain. Jelasnya amat jarang ditemui di kalangan keluarga lain seperti keluarganya apabila kelima-lima adik-beradik yang meliputi 2 lelaki dan 3 perempuan tidak dapat bertutur, namun baginya masih tetap bersyukur dengan ujian itu. Tambahnya, masalah yang dialami oleh keluarganya bukan disebabkan oleh keturunannya. Walau bagaimanapun, daripada cerita arwah ibunya yang meninggal tahun 1984 bahawa penyebab adik-beradiknya menjadi bisu dan pekak berikutan satu kejadian aneh berlaku ke atas ibunya, iaitu semasa ibunya sedang hamil, didapati seekor ular sawa tikus sedang menjalar di persekitaran rumah dan di atas siling rumahnya beberapa kali. Lantas arwah bapanya yang merupakan seorang guru yang meninggal pada tahun 1991 tidak sampai hati membunuh ular tersebut semasa isterinya sedang hamil. Sebaliknya mengusir ular sawa berkenaan dari laman rumah. Walaupun ular tersebut telah diusir, pada suatu malam iaitu pada minggu yang kedua, ular tersebut muncul kembali. Dari cerita ibu yang pernah didengarinya, kemunculan ular itu mempunyai tujuan iaitu untuk menjilat lidah ibunya. Pada mulanya, kemunculan ular itu berulang kali sebagai sangkaan sahaja. Namun kejadian pada suatu malam, kira-kira jam 4 pagi iaitu ketika ibunya sedang nyenyak tidur, memang tidak menyedari mulutnya terbuka secara tidak sengaja. Pada ketika itu, ular terbabit memang telah siap sedia di atas tubuh ibunya, dapat menjilat lidah ibunya yang mulutnya sedang terenganga itu. Selepas dapat menjilat lidah ibunya, secara tiba-tiba ibunya tersedar dari tidur kerana berasa lidahnya terlalu sejuk dan dengan tidak disangka-sangka dapat melihat bentuk fizikal ular tersebut sebesar ibu jari sedang melingkar di atas dadanya. Ular tersebut mungkin agak terkejut dengan situasi itu, mula menjalar turun mulai perut, kemudiannya berlungsur ke arah kaki, seterusnya berlalu dari pintu rumah. Ibunya tidak dapat memberikan gambaran adakah ular tersebut ular sebenar atau sekadar jelmaan semata-mata. Walau bagaimanapun, semenjak hari esoknya, ular sautikus yang telah dapat menjilat lidah ibunya tidak lagi muncul-muncul. Keadaan ini menurut ibunya sesuatu yang agak aneh. Namun ibunya tidak ambil kisah sangat, apatah lagi ketika meminta pandangan dari bondanya sendiri menyatakan hal tersebut adalah perkara biasa. Sehinggalah abang beliau dilahirkan didapati dalam masa setahun. Apabila abangnya dipanggil berulang kali, bukan sahaja tidak menyahut panggilan itu, sebaliknya tidak mempedulikannya, seperti telinganya tidak dapat mendengar suara panggilan yang ditujukan kepadanya. Dari keadaan demikian, abangnya disahkan mengalami masalah bisu dan pekak. Katanya setelah beliau dilahirkan, ibunya amat bersyukur kerana beliau tidak mengalami masalah sebagaimana yang dialami oleh abangnya. Namun
Hal tidak dapat bertutur dialami pula oleh adik-adik beliau yang ketiga, keempat dan kelima, iaitu satu lelaki dan dua perempuan. Jadi bertolak dari situlah, iaitu semasa adik-adik beliau sedang membesar, bonda beliau perasan masyarakat sekeliling menganggap keluarga beliau adalah keluarga terhina kerana mengalami kecacatan. Disebabkan keadaan demikian, lebih-lebih lagi terpaksa menelan tomahan dan penghinaan jiran-jiran sekeliling, menyebabkan adik-adiknya berasa malu untuk keluar rumah. Dalam masa yang sama, tercetus di hati keluarganya mengapa Allah SWT memberikan dugaan sedemikian berbanding dengan orang lain. Selepas kesembilan adik-adiknya lahir, barulah ibunya berusaha mendapat nasihat seorang rakannya untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif. Hasil pertemuan dengan pengamal rawatan alternatif itu memberitahu bahawa keluarganya terkena badi ular. Katanya kalau sejak hari itu keluarganya tahu malah bertindak awal bagi mengatasinya, kemungkinan abang dan adik-adiknya yang lain tidaklah mengalami nasib seperti itu. Jadi katanya beliau masih ingat apabila beliau dimandikan oleh perawat alternatif itu dengan 7 air limau, 7 jenis bunga dan 7 jenis air perigi, termasuk adik-adik beliau yang lain apabila mereka mempunyai anak pinak dan bercucu cicit yang akan datang nanti tidak menerima nasib sebagaimana mereka pula. Menurutnya, selepas rawatan itu dilakukan, masalah keluarganya dapat diatasi dan semuanya boleh bertutur dengan baik. Kesemua adik-adiknya kini memiliki minda yang cerdik, dapat memasuki asrama dan menduduki SPM dengan keputusan terbaik. Apatah lagi, walaupun terpaksa bersaing dengan golongan berada dan memiliki mental dan fizikal yang sempurna berbanding adik-adiknya. Malahan, pada suatu masa, kerajaan memberi peluang, golongan Oku diberi peluang sama rata. Ketika itulah beliau mengetahui keadaan Allah apabila golongan Oku seperti adik-adiknya adalah manusia biasa yang turut diberi penghormatan yang adil juga. Menurutnya, selepas kejadian itu, barulah keluarga beliau menerima hakikat bahawa ketentuan yang berlaku itu merupakan anugerah Allah terhadap hamba-hambanya. Perlulah terima dan kemungkinan kejadian sedemikian ada sebab dan musababnya yang akan datang. Malahan kemungkinan juga dengan sebab itu Allah ingin memberikan suatu kelebihan kepada hamba-hambanya berbanding orang lain. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu tentang hamba-hambanya itu. Rupa-rupanya kejadian ular sawo tikus ingin menjilat lidah bonda beliau itu mempunyai hikmah di sebaliknya. Keluarga beliau tidak ada keturunan sedemikian kecuali disebabkan seekor ular tersebut. Beliau percaya tidak ada keluarga lain sebagaimana dialami oleh keluarga beliau. Cuma beliau terkilan dengan sikap masyarakat yang tidak dapat menerima orang kurang upaya seperti keluarga beliau. Mereka sanggup menghina daripada meminta beliau supaya bersabar dengan ujian itu. Apabila ditanya, adakah ular sawo tikus itu jelmaan daripada jin, memandangkan setiap kali diusir, ular itu masih tetap muncul di halaman rumah ibunya yang terletak di kampung Mulung. Waktu baru itu, beliau tidak menafikan tentang hakikat tersebut. Tetapi disebabkan kepercayaan keluarganya pada masa itu menganggap perkara biasa, jadi hal berkenaan dibiarkan begitu sahaja. Sepatutnya meminta pandangan orang-orang alim, tetapi apabila keadaan berkenaan agak melarat, barulah terbuka pintu hati ibu dan bapanya untuk mendapat nasihat tentang keadaan dan sebab musabab yang dialami oleh anak-anaknya. Justru katanya, daripada kejadian itu beliau mendapat kesimpulan dirinya mungkin dianugerahkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin kepada adik-adiknya kerana berkeadaan normal tidak sebagaimana dialami yang lain. Jika tidak, dirinya juga menerima nasib yang sama.